صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, insya-Allah bersama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita, dan insya-Allah marilah sama-sama kita mengamalinya. Jadi insya-Allah kita sambung, kita masuk pendahuluan. Tak? Betul dah tak? Okay, insya-Allah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati, sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesarkan akan diri. Okey, insya-Allah. Jadi kata pengarang, ketahui olehmu, maksud itu hendaklah kamu ketahui. Maka pengarang minta tolong kita, hendaklah kamu ketahui. Jadi bukan barang tu. Bila dia kata hendaklah kamu ketahui, tu penting. Hendaklah kamu ketahui. Kamu tu siapa dia? Kita ni lah orang yang menuntut ilmu. Olehmu tu orang yang menuntut ilmu. Tu dia. Bahawasanya dak pelawak ni. Bahawasanya ni maksud menyungguh. Nampak? Bahawasanya ilmu tasawuf, ataupun kita panggil ilmu tasawuf. Tu. Ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia, dengan ilmu tasawuf tu akan segala kelakuan hati. Tu dia. Maka ilmu tasawuf ni ilmu siapa yang ngaji ilmu tasawuf membolehkan dia mengetahui akan segala perangai hati. Maksud dia kata segala, maksud segala semua kerana hati. Tu semua sekali. Bila kata segala tu semua sekali kerana hati. Maka dengan ilmu tasawuf ni lah kita boleh mengenal hati kita. Tu. Gitu gini tu pakai hati tu. Nak gi tambuh, nak marah ke, suka ke, benci ke, serabut ke, tu kerja hati belaka. Tu bukan kerja anggota zahir, kan? Jadi Horik dalam hati panggil. Tu dalam hati horik. Tu nak pergi kedok tahu. Tak hati tu. Nak pergi kedok. Dah apa dia jadi belah pagi dah nak ramu pergi. Dah nak pergi ambil moh hiti dah hari. Ramu lagi. Kerana ni. Itulah. Tu nyakit dah tu. Nyakit hati dah tu. Nak pergi ambil kau rumah dia, moh kita dah je singgah. Walaupun lalu depan mata. Nak pergi Kota Baru lalu ke depan rumah kita singgah dah. Mana lagi? Dah kita pergi ambil rumah dia. Tu nyakit dia tu. Tu nyakit hati dah. Jadi Nabi ajar orang buat uduh kita buat baik macam. Sebab kita buat baik tu bukan buat baik ke dia. Kita buat baik tu kerana taat perintah Allah. Kena faham situ.
Baru kita tak mikir banyak. Ni bila kita nak buat baik orang, dia tu dah buat baik aku lah. Sekarang ni perintah siapa suruh buat baik ni? Perintah Allah. Tu. Sebab tu orang beriman kepada Allah, dia tak ada masalah. Kita belanja air ni, semua dia tak belanja, kita pun tak ada hal. Sebab kita buat kerana perintah Allah, bukan kerana Apa lagi? Hati-hati. Jadi kalau kita buat kerana dia ke, mai aku semua dia tak rajin belanja aku layan. Mana lagi? Dah tu dah reti dah tu. Itu kerana hati dah tu. Betul tak ni? Kena faham lah. Kita buat baik ke orang tu kerana perintah Allah. Tu dia. Kita hormat ke orang tu kerana perintah Allah, bukan kerana dia kaya kan? Nama lagi? Kalau kita hormat kerana dia kaya, orang sesok kita tak hormat. Jadi kita menghormati sesama kita tu kerana apa? Kerana perintah Allah. Tahu? Comel kalau kita faham. Tak ada beza lah. Kita tidak membeza susah, senang, kaya, miskin. Orang buat uduh ke, orang buat baik kita ke, sama je kita layan dia. Lama lagi? Sama je. Ni kena hati. Itulah nyakit kita besar, hati. Duduk gorik-gorik semua. Dalam hati tu duduk cakap seorang. Nampak? Berat nandang tu. Okey. Maka dengan ilmu tasawuf ni lah kita boleh mengenal dah kerana hati kita, segala masalah hati. Maka dengan ilmu tasawuf. Tu. Jadi di sini ulama kata siapa yang tak mengaji ilmu tasawuf, macam mana hati nak bersih? Macam mana hati nak comel? Sebab dia tak kenal pun PA hati tu. Dia tak kenal. Dia tak kenal macam mana nak obat hati tu. Tu. Sebab tu ulama kita ajar 3 ilmu tu wajib ke atas kita. Ijma' tu. Muafakat semua ulama dunia sepakat habis seluruh dunia. Ijma' ulama. Ilmu tasawuf ni. Tu. Hak termasuk dalam Nabi kata talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Tiap-tiap semua orang Islam. Maka hak ijma'nya 3 ilmu tu lah. Usuluddin, fiqh, tasawuf. Jadi tasawuf ni masuk dalam hak fardu ain saat ni. Tu hak wajib kita ketahui. Tu. Maka dengan ilmu tasawuf ni lah kita boleh mengenal akan penyakit kita, segala hati kita tu, khainah dia. Tu dia. Okey. Maka penting sama ada kelakuan yang dipuji. Dia ada 2, dipuji, dicela. Tak? Sama ada kelakuan yang dipuji. Jadi kelakuan yang dipuji ni contoh dia kata merendah diri. Allahumma salli ala Muhammad. Maka merendah diri ni sifat yang dipuji. Dia panggil sifat mahmud. Mahmudah. Tu. Sifat yang dipuji oleh syarak. Tu dia. Merendah diri. Merendah diri ni cukup payah. Kalau kita tak faham bab hati, payah nak merendah diri ke orang. Sedangkan kalau kita ngaji merendah diri ni, kita di kalangan macam sejik kita ada ramai-ramai ni, kita paling rendah kali. Nampak lagi? Walaupun kita duduk Mesir 80 tahun, Tok Imam kampung duduk pondok 5 tahun je. Maksud kita kena rendah lebih pada dia. Nampak lagi? Sebab kita ngaji ilmu benda, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu Rasulullah duduk paling rendah sekali. Sebab tu ulama buat contoh seperti air. Air ni kalau lagi ada tempat rendah, lagi tu dia duduk. Dia pergi. Dia tak duduk tempat tinggi, dia akan mengalir ke tempat yang paling rendah. Tu dia. Kalau tu imam tu rendah dah, kita kena rendah dia tu imam lagi. Nampak lagi? Sifat merendah diri. Tu sifat yang dipuji. Maka dengan sifat merendah diri inilah roh kita akan diangkat oleh Allah daripada bumi ke langit. Tu kalau ada tawaduk, merendah diri. Tapi kalau takabur, roh kita akan dilontar oleh Allah sehingga patak bumi yang ke-7. Lepas tu kita tak rasa kebesaran Tuhan. Nampak lagi? Sebab tu kita tak pernah rasa agungnya Allah dalam solat kita. Sebab takabur yang ada pada kita menyebabkan Allah Ta'ala lontar roh kita ke patak bumi yang ke-7. Nampak? Siapa yang tawaduk, Allah Ta'ala angkat roh dia sehingga langit yang ke-7. Maka kita dapat musyahadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Itulah peristiwa Isra Mi'raj tu.
Kenapa Nabi diangkat ke langit? Kerana Nabi tawaduk. Kenapa borok tu dipilih oleh Nabi untuk dia? Sebab tawaduknya borok tu. Dalam ramai-ramai borok tu orang rendah diri sekali. Maka dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditunggang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak lagi? Tu. Maka begitu juga Nabi ketika Nabi hijrah, Abu Ayyub Al-Ansari tu, apa unta Nabi berhenti depan rumah dia? Sebab dia tawaduk. Maka dipilih oleh unta tu ni tempat Nabi bermalam. Pang. Tu pilihan Allah. Jadi siapa yang tidak tawaduk, mereka tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ni banyak lagi lah tengah dibab tawaduk tu. Tu. Dalil-dalil yang dikemukakan kerana tawaduk tu dah Nabi dipilih oleh Allah Mi'raj. Nampak? Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya merendah diri. Jangan kita rasa lebih mulia pada orang. Ada seorang ahli sufi tu, dia jadi tu imam sama dah, tapi pada hari tu dia berasa dia lebih baik pada makmum. Maka dia start dia ni, aku tak akan jadi imam lagi. Dia tambah lagi tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kita hari ni, ya Allah, orang pilih jadi tu imam, suara sedap, kita berasa kita terbaik sekali. Tidak diangkat ruh kita ke sisi Allah. Semayang kita tak akan khusyuk punya. Tidak akan ada rasa khauf, rajak, tak ada hayat, tak ada ta'zim, tak ada belaka semayang kita. Sebab nyakit ada dah. Yang ni kita berasa kita lebih pada orang. Tu dia. Halusnya nyakit hati ni. Tu kita nak faham tu. Sebab tu kita tidak ada khauf, tidak rasa takut di depan Allah. Maka nyakit ni yang perlu kita buang. Sebab tu tanda-tanda Islam pun yang pertama merendah diri sesama Islam. Faham lagi? Merendah diri sesama Islam tu tanda orang Islam. Ada tanda dah situ. Jangan rasa kita lebih pada orang. Allahumma salli ala Muhammad. Di sinilah kita bimbang masyarakat kita hari ni. Kalau dia tinggal ilmu tasawuf, dia boleh pangkat, dia akan sombong, dia akan sedih hebat dah orang. Dah kira mu jadi tu imam, mu jadi ustaz, mu jadi pemimpin. Jadi tak lalu proses penyucian jiwa, kita berasa kita lebih hebat pada orang kerana pangkat, kerana bijak kita. Faham lagi? Ini penyakit besar, bahaya tu. Tu. Okey. Maka seperti merendah diri. Itu sifat mahmudah. Lepas tu apa lagi dia? Sabar. Allahumma salli ala Muhammad. Sabar. Nampak? Sabar daripada musibah. Kena sabar. Ujian. Sabar ni maksud dia sabar dengan ujian. Ujian bermacam-macam bentuk. Ada kalanya kita ni sentiasa dihina ke orang, dipelekeh oleh orang. Itu kita kena sabar. Hak kita buat tak kena sabar. Faham lagi? Sabar. Itu ujian daripada Allah. Ni bila kita ngaji berhati, kita akan sedar, kita akan tahu. Bila nak jadi hamba Allah ni, kita akan diuji. Lama ni tak ada orang tak suka pun. Jok kita ngaji ni ada lalu tak suka. Lama ni bini senyum sama. Tak kita ngaji bini masang dah. Faham lagi? Itu semua tu ujian bagi kita. Kena sedarlah tu ujian. Tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi kita dilantik menjadi rasul dulu, Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada dah orang hormat Nabi, orang percaya ke Nabi. Apa lagi? Nabi lah yang paling bagus sekali. Tak ada dah. Tapi bila Nabi ajak kenal Allah, nak bawa agama, ada tentangan, ada fitnah, ada lalu. Faham lagi? Tu ujian bagi para rasul. Tu. Begitu kok kita hari ni sekarang ni kita ngaji ilmu tasawuf ni. Masa dak ngaji ilmu tasawuf tak ada benda lagi. Sebab kita ni orang ngaji ilmu tasawuf ni orang yang nak menuju kepada Allah. Nampak? Orang yang nak kembali kepada Allah. Dengan hati yang sejahtera, qalbin salim. Jadi akan diuji oleh Allah. Dah kata kita tengok, kita baca sirah. Dah setiap para rasul semua diuji belaka. Sebab tu maqam dia tinggi di sisi Allah. Dan ada pula Nabi Ulul Azmi. Dah ni paling tinggi sekali. Dan Ulul Azmi tu pula Nabi kita paling tinggi sekali. Ujian dia. Maka untuk menjadi kekasih Allah memang besar ujian dia. Jadi kita standby lah untuk diuji oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nampak? Jadi kita kena sabar. Walaupun lama ni orang dak kaji fitnah kita, orang fitnah dah. Kita kena sabar. Kita kena memandang dah. Sebab ilmu tasawuf, ilmu mengajar kita kembali kepada Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab qalu tu roh yang berkata, bukan jasad. Kena ingat tu. Qalu roh yang kata, inna lillah, sesungguhnya kami kepunyaanmu ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami akan berbakti sepenuhnya kepadamu. Nampak? Jagalah kita. Nampak lagi? Maka nak kembali kepada Allah. Bila nak kembali kepada Allah, kita akan diuji oleh Allah secukup-cukupnya. Bukan barang. Diuji secukup-cukupnya. Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia. Maka standby lah kita. Sebab kita ngaji mutasawuf, nak balik ke Tuhan. Bila nak balik, jalannya penuh dengan liku, penuh dengan bukit bukau, penuh dengan semut samu. Nampak lagi? Jagalah. Kita nak balik, berhati-hati. Nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kita kena baca sirah. Bila kita dengar orang tu hebat di sisi Allah, kita dengar Abu Bakar macam tu. Abu Bakar ni hebat. Lepas tu kita baca sirah dia. Sabar hebat, diuji secukup-cukup. Allahumma salli ala Muhammad. Semua orang yang hebat di sisi Allah, semua diuji dia begitu perik. Sebab nak boleh jumpa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nak boleh kita nyata sungguh bahawa di sebalik keperitan itu, kesukaran itu, ada kemudahan, ada kenikmatan yang luar biasa. Nampak? Sebab tu dunia ni tempat ujian, tempat dites. Maka kita akan merasa kesukaran, keperitan. Tapi yakin, di sebalik dunia ni ada yang menanti kita, yakni akhirat. Nikmat yang tidak ada tanding lagi. Ni Tuhan ayat kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakin, kita kena yakin. Maka kita akan diuji. Sebab tu orang beriman dia dia tahan. Setiap ujian yang datang, dia tahan. Dia tahan, dia tu. Siti Fatimah mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ni penat ni darah dah nak buat kerja banyak ni, boleh tak mau mencari aku orang gaji ke apa lagi? Penting sabar. Nabi kata, sesungguhnya kehidupan dunia hanya sekejap saja. Dia kata, orang yang sabar di atas dunia, dia akan dapat balasan yang hebat di akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ni kita kena orang Terengganu panggil kena tahan. Ingat, sabar ni hebat. Orang sabar ni kekasih Allah. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang yang sabar. Allahumma salli ala Muhammad. Maka orang yang berserta dengan Allah lagu mana? Orang yang sentiasa berhajat kepada Allah setiap saat. Hati dia sentiasa berhajat kepada Allah, tak putus dengan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kekasih-kekasih Allah. Nampak lagi? Tu sabar jadi kasih Tuhan lalu. Tak sabar, tak jadi kasih. Faham lagi? Nak tahu sabar tak sabar, kita mesti diuji, dites. Nampak lagi? Ni. Maka sabar ni sifat mahmudah. Sifat yang dipuji oleh syarak. Allahumma salli ala Muhammad. Standby lah kita. Jangan cepat neting, jangan cepat marah. Ni standby dah. Kata Allah Tuhan ni Aziz, kita orang beriman ni akan diuji. Kita jalan, dia kata, seperti jalan di rumput yang tebal, kita tak tahu kenapa dia. Jadi kita jalan berhati-hati. Faham lagi? Jaga. Mari macam-macam akan mari kita. Dah. So parok itu kata kamu. Tu jelah tu. Tu ujian dah tu. Jadi kalau kita berhati-hati dah, orang kata je, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita standby dah. Apa lagi? Standby semua. Standby. Acu nak balik tengok tayar butuh, kepes belapang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa lagi? Itu ujian demi ujian akan menimpa kita. Yakin. Kita akan diuji. Kita akan diuji. Yang main-main. Standby lah. Orang ngaji mutasawuf ni standby. Tu. Okey. Atau kelakuan yang dicela
seperti dengki. Allahumma salli ala Muhammad. Deki ni kita faham tak? Tu kita deki tak boleh tengok orang senang. Apa lagi? Kalau orang kaya kita deki lalu. Apa lagi? Pakai kereta besar ada aku kakak ni. Faham lagi? Mari deki. Tu kita nak tambah orang melebihi kita. Kita deki lalu lah. Tu. Sebab sifat orang tak beriman, orang fasik, orang munafik, orang syirik ni tak ada. Dia nak lebih pada orang semua. Dia tak mau orang potong dia. Jadi bila dia tengok orang maju sikit ke depan, dia deki lalu. Dan timbul sangka buruk lalu. Nah, kekakah ni tikang loteri. Nampak senang lalu ni. Faham lagi? Nampak? Mari lalu sangka buruk. Penyakit banyak lalu mari. Faham lagi? Ni dengki penyakit yang besar. Nampak? Kena sedar tu. Kalau kita deki, semua pahala kita boleh kau orang kita deki belaka. Kita muflih di akhirat lagi. Muflih tu. Dah. Ni nak faham? Deki. Bab deki insya-Allah lah. Bab tawaduk ke bab apa, panjang umur depan tu ada belaka lagi. Depan tu ada belaka kalau panjang umur. Insya-Allah lah. Kita ni ada belaka depan tu. Okey. Dan membesarkan diri. Allahumma salli ala Muhammad. Membesarkan diri. Takabur. Ni sifat iblis. Iblis lah membesarkan diri. Dia berasa dia puncanya kalau bila kita rasa kita lebih pada orang, punah jahanam lalu. Punah dah. Dalilnya tengok iblis tu. Dia berasa dia lebih hebat pada Adam, dia dah ingat dah perintah Tuhan suruh sujud. Dia berasa dia. Faham lagi? Tu kita. Siapa ada takabur, dia dah ingat dah. Nampak? Tu sebab dia berasa lebih baik. Nampak? Allah Ta'ala perintah kita memuliakan orang miskin. Contoh, memuliakan orang miskin. Nampak lagi? Sebab apa kita tak memulia? Sebab kita rasa kita hebat. Dah kan nak rendah diri ke dia. Allahumma salli ala Muhammad. Faham lagi? Kereta PhD bahagi yang Usuluddin ada 5 gulung. Faham lagi? Lepas tu nak merendah diri ke Ustaz Cik Ayang. Jok itu. Betul tak? Dah kan nak rendah diri. Dah. Sebab kita besar. Sedangkan merendah menghormati itu diperintah oleh Allah. Tu waktu sejarah besar tu. Kalau kita tafsir Allahumma salli ala Muhammad. Iblis dengan Adam tu membesarkan diri ni lah. Dia tak mau sujud kepada Adam. Sedangkan sujud bukan sujud kepada Adam. Ni perintah Allah. Perintah aku. Aku nak uji mu, ni sayang. Nak tengok mu secara mana. Betul tak? Jadi dia ingat dah sebab dia besar. Dia besar diri. Ini perintah Allah. Dia lupa dah bahawa itu perintah daripada Allah. Sebab dia tengok Adam. Mari. Tu kita kau hari ni. Okey, jadi takabur penyakit besar tu. Tak mau rendah orang, tak mau mengaku kalak, tak mau belaka. Tu penyakit besar. Itu bangkit sifat mazmumah. Tu dia. Okey. Habis itu. Kita tengok. Dan ada pun faedahnya. Faedahnya ilmu tasawuf ni. Kenapa kau manfaat dia? Dan ada pun faedahnya, maka menyampaikan ia kepada mengosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Maka dengan ilmu tasawuf ni menyampaikan kita mengosongkan hati kita selain Allah. Allah Ta'ala suruh kita mengosongkan hati kita. Sebagaimana kita baca surah Jumaat. Tu ayat 2 tu, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tu tahu. Wa yuzakkihim ni lah ilmu tasawuf. Ulama tafsir kena buang di hati kita selain Allah. Tahu. Ni kena bersih jiwa kita. Tu dia. Maka kena bersih. Maka mengosongkan hati selain Allah. Jadi bila hati kita hanya ada Allah, comel lalu. Nampak lagi? Hidup kita untuk Allah, makan kita untuk Allah, nikah kahwin untuk Allah, meretah kita untuk Allah, nega kita untuk Allah, semua untuk kekasih kita. Nampak? Comel lalu. Jadi comel. Tu dia. Maka ni lah sebab tu Quran susung dah. Yatlu alaihim ayatihi akidah. Nampak? Kena Allah dulu. Yang kedua wa yuzakkihim, suci hatimu.
Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru syariat. Kalau kita nega pun comel dah. Sebab kita kenal Allah, hati kita hanya ada Allah. Comel dah ni. Faham lagi? Sekarang hari ni kita ngaji ilmu akidah, kenal Allah, ngaji ilmu sebab 20. Faham lagi? Lepas tu tasawuf tinggal, ngaji fiqh aja. Dah, bila jadi pemimpin zalim. Cari kesempatan di atas pangkat, ambil kemewahan secukupnya. Sebab hati ada makhluk. Mengikut nafsu lagi, amarah. Maka bukan berpemimpin kerana Allah. Jadi kita tak pelik lah ni kalau kita tengok pemimpin-pemimpin kita, dah kaya raya, senang lenang. Rakyat ada cara mana? Dah pelik lah. Sebab mereka kekosongan, hati mereka kosong dengan Allah. Tu jadi gitu. Dah pelik lah. Ni kita nak sedar. Maka tak tinggal ilmu, bersihkan hati kita. Sebab tu Nabi ajar 13 tahun di Mekah. Kenal Allah dari segi akal, cuci hati. Baru pindah ke Madinah, syariat. Baru syariat. Betul ni? Sahabat-sahabat Nabi yang berpindah ke Madinah tu kerana Allah kan? Dia tak pandang harta, tak pandang pakat. Dah. Aku nak pergi ke Madinah, tak aku buang dah harta. Faham lagi? Aku tak boleh dah. Aku nak agama, nak Allah. Kan comel tu? Nampak lagi? Tu maka Nabi asuh dah. Bersih jiwa dia. Ya telu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. 13 tahun. Nabi ajar kenal Allah, bersih hati. Nampak lagi? Tu. Barulah berpindah ke Madinah. Bawa syariat. Comel lalu. Faham lagi? Tu dia. Walaupun kita boleh piti pakak bersuara pun, hidup kita tetap berqanaah. Sebab kita ngaji dah. Sifat mahmudah, qanaah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kaya tak? Kaya. Ketika Nabi nikah Khadijah, berapa ratus? 100 ekor tu. Faham lagi? Banyak piti Nabi. Faham lagi? Nabi bukan orang susah. Nabi senang. Nabi kaya. Tapi hidup Nabi berqanaah. Zuhud Nabi tu kita tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Ada kalinya Nabi tanya isteri dia, tanya Aisyah, Aisyah, ada makanan tak pagi hari ni? Ada air masuk je Rasulullah. Okey, kita berpuasa. Nampak lagi? Bukan bermaksud Rasulullah sesak, bukan. Nampak? Nabi ni tidak ambil mewah, dia berqanaah. Dia mendahulukan yang lain. Nampak lagi? Itu sifat yang dipuji. Sebab tu Nabi kita Mahmud. Nampak? Ahmad Muhammad Mustafa Mahmud. Tinggi maqam Mahmud. Ahmad, Muhammad, Mustafa, Mahmud. Kalau kita baca dalam azan tu, Mahmudah. Mahmudallazi wa'adta. Itu. Nampak lagi? Maqam yang tertinggi. Sebagaimana yang telah engkau janjikan. Nampak lagi? Jangan main-main. Ini sifat Mahmudah. Yang sukar dimiliki. Tak kecuali orang yang bersungguh-sungguh dan dibantu oleh Allah. Diberi taufik oleh Allah. Orang ni jaya. Tanpa taufik daripada Allah, dia orang cetong. Macam mana untuk kita dapat taufik? Kita mesti menyerah diri kita kepada Allah. Kita mesti bergantung kepada Allah. Kita mesti minta tolong Allah. Baru akan dapat kekuatan daripada Allah. Nampak? Dah setara mana pergantungan kita kepada Allah. Pemintakan kita kepada Allah. Setiap saat, setiap hari kita minta dengan Allah. Supaya Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Wa'afini wa'fu anni. Nampak? Berilah kekuatan rohaniku ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah. Maafkanlah aku. Nampak lagi? Ini permintaan kita dengan Allah. Comel mayang. Nampak? Rabbi firli tu power lah. Dak timbul dah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Dak timbul dah tu. Diminta dengan penuh pengharapan Rabbi firli. Diminta sungguh. Nampak lagi? Ni tu dua harakat. Tak gaduh. Maka ni orang yang memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Takkan kita nak mati dalam keadaan penuh dengan sifat mazmumah. Kita nak mati dalam keadaan mahmudah, husnul khatimah. Nampak lagi? Kita nak mati baik, tidak ada penyakit-penyakit hati. Nampak lagi? Penutup hidup kita tu biar kita dengan kehidupan yang baik, kesudahan yang baik, tidak mengandungi hasad, dengki, dendam kesemua, tidak ada di dalam diri kita. Tu kita minta, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Biar kemuncak kematian kita tu
disudahi dengan kematian yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita hanya ada Allah ketika Allah Ta'ala panggil kita kembali kepadanya. Nampak? Oh, tenang kita balik. Tak, sebab kita masa kita hidup ni tak ada dah dunia di hati kita. Oh, senang balik. Tak, suka kita bila Tuhan panggil balik. Nah, tapi bagi orang ada dunia, padang band yang pitih aku di band yang nak bini ingat belaka masa sakarat. Oh, seksa bah. Seksa. Maka harta benda ni yang menghijakkan dia, yang menghalang dia musyahadah dengan Allah, yang menghalangkan lidah dia mengucap la ilaha illallah. Tidak akan boleh sebut la ilaha illallah. Tak akan boleh sebut la ilaha illallah jika hati kita ada dunia. Sebab la ilaha illallah di hati kita hanya ada Allah je. Allah je Tuhan. Maka dia boleh akhir kalang dia dengan la ilaha illallah. Ambil pengajaran lah kita hari ni. Takutlah kita hari ni. Bila kita dengar kematian yang berlaku, kita tanya saudara-saudara dia, ayah mati lu, nak mati ke ni? Senyap gitu je kata. Senyap gitu. Dah la ilaha illallah pakai mana? Tak ada la ilaha illallah. Dah nak sebut. Inilah kebanyakan umat akhir zaman. Kita baca kisah-kisah sirah wali-wali semua boleh sebut la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalang dia dengan menyebut la ilaha illallah, syurga baginya. Allahumma salli ala Muhammad. Buat apa kita hari ni tak boleh mengucap? Ni nak mengucap mana kita ada selain Allah? Maka inilah bersihkan hati kita. Maka dengan ilmu tasawuf ni mengosongkan hati kita selain Allah. Sebab tu kita nak zikir, lisan zikir semua la ilaha illallah. Itu lisan, zikir lisan dia panggil. Nampak lagi? Tu. Dah, batu zikir anggota zahir kita, kenapa? Dah, tinggal yang Tuhan larang, buat yang Tuhan suruh, jaga anggota tujuh. Tu hak luar perbuatan kita. Nampak lagi? Baru lama-lama hati tu hidup, baru dengan sendiri hati kita hidup dengan Allah. Allah, dia ingat Allah semua. Hati bukan kita boleh buat, dah, ingat sendiri, hidup sendiri. Tak. Bila latihan kita duk buat, perangai kita tinggal Tuhan larang, buat hak Tuhan suruh walaupun sedap, walaupun sakit hak Tuhan suruh tu buat, lama-lama hati jadi bersih. Qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih fa shalla. Tu dia. Maka ni sistem. Setelah kita ngaji, qad aflaha man tazakka, demi sesungguhnya mendapat kejayaan lah bagi orang yang mensucikan jiwa dia. Maka ulama tafsir 3 amal kita situ. Tak, lagu mana orang berjaya ni, orang menyucikan jiwa, dia mengaji ilmu akidah yang sahih. Satu. Nampak lagi? Dia mengenal hak mana hak, hak mana batil. Dia kenal hak mana Tuhan larang, mana Tuhan suruh. Dan dia tinggal hak Tuhan larang walaupun sedap, dan dia buat hak Tuhan suruh walaupun sakit, walaupun tak ada orang buat. Lepas tu, lagu mana lagi? Wa zakara rasma rabbih. Dia sentiasa berzikir kepada Allah. Sebut Allah sama-sama tanpa henti. Allahumma salli ala Muhammad. Quran ajar kita suruh sebut Allah sebanyak yang mungkin. Nabi suruh kita sebut la ilaha illallah sebanyak yang mungkin. Banyak mana kita sebut la ilaha illallah? Kira diri. Kira sendiri. Kita boleh kira. Nampak lagi? Banyak mana kita menyebut la ilaha illallah harian kita. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan mereka tetap pilih dunia. Mulut dia ada tapi tak sebut Allah. Disebut selain Allah. Nampak? Duk cakap peristiwa, duk cakap projek tu, duk cakap hal ni. Lisan dia tak guna untuk menyebut Allah. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Maka orang yang boleh menyebut Allah, boleh berzikir kepada Allah, itu adalah pilihan Allah. Sebab Tuhan kata bahkan mereka tetap pilih dunia. Maka kita boleh ingat akhirat. Kita anugerah besar daripada Allah. Maka syukurlah kepada Allah. Ni waktu duha ni. Bukan senang waktu duha nak duduk sejik. Payah bah. Betul tak? Cukup susah waktu duha nak duduk sejik. Maka kita ni pilihan Allah. Wa may yattaqillah. Sebab Tuhan guna kalimah man. Nampak lagi? Di antara ramai-ramai tu kita. Barang siapa? Allahumma salli ala Muhammad. Maka kita dipilih ni. Nampak lagi? Sebab tu Tuhan guna barang siapa? Lalah kita boleh. Alhamdulillah. Kita boleh duduk. Waktu ngaji kitab dia, nak cuci hati selain Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada dah. Sebesar-besar ilmu tak ada dah. Nah, hati yang nak menuju Allah, honing dah. Allah tunggu dia. Macam kita lah. Kita kabar ke mak kita. Mak ayah nak balik 18 bulan ni. Start kita kata nak balik tu, mak kita tunggu dah. Nampak lagi? Sebab tu Allah Ta'ala beriman dari Qudusi, jika kita berjalan kepada Allah, Allah berlari menuju kepada kita.
Allahumma salli ala Muhammad. Maka siapa yang duduk dalam majlis untuk mencari Allah, kembali kepada Allah, tak tahu nak cerita lagu mana lah. Besarnya ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jalan dia berlari, Allahumma salli ala Muhammad. Tak kita sehasta dia sedepa. Tak nak bayang lagu mana. Tak kalau ambil dalil Quran pula. Tak dalil hadis, dalil Quran banyak dalam Quran. Tapi dalil hadis dah susah. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, Nabi kata, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali. Tengok Allah Ta'ala sukanya kita nak balik ke dia. Nampak? 10 aku beri kamu sekali ni berganda-ganda. Ni kata dan setan dia akan kerja kuat. Setan kerja kuat. Orang belajar ilmu tasawuf nak tuju kepada Allah, dia akan perintah habis. Jentera-jentera dia halang mereka ini. Sebab kau kembali kepada Allah, celaka itu lagi. Faham? Sebab tu ilmu tasawuf diuji cukup-cukup. Sebab tu kita tengok orang ngaji ilmu tasawuf, mereka awalnya molek sampai tengah orang belok. Apa lagi? Sebab apa? Setan tak akan reda. Dia akan sekerah habis. Sebab tu kita nak ngaji ilmu tasawuf mesti bermula dengan hati yang betul dan ada murabi yang bimbing kita. Mesti ada murabi. Nampak? Tak ada murabi dari jalan ilmu tasawuf, kita akan terbabah di pertengahan jalan. Nampak? Sebab kita tak faham bab zauqi, bab khatir. Kalau ngaji ilmu tasawuf, dia akan tersesat di alam malakut. Alam kasyaf, alam karamah. Terpersona dengan karamah, berasa hebat. Kasyaf, boleh tengok jin. Bang, waktu jadi tok bomo, dah sampai Tuhan bomo dulu. Dulu ngaji ilmu tasawuf pernah bagi hati, tak mau piti, tak mau dunia. Zuhud, zikir macam. Pertengahan dibuka kasyaf, boleh tengok atu. Pak lagi. Bayang tu rumah tolong hadus sokoh-sekong, etang-latang depan rumah. Kita kata, mula-mula kamu saja je ke saing ni viral. Faham lagi? Nampak? Lepas tu ada pula kena konsep tu. Dia kata, sayang aku boleh tengok tu. Terah panggil kali. Royak-royak. Aku kata rumah. Lama-lama Allah gia tolong kerana Allah. Ada tak apa lagi Gia pun sebut jadi bomo baik sikit. Kek-kek lama-lama anyung. Hak tu dipanggil, kalau ngaji ilmu tasawuf dipanggil kudih dalam tasawuf. Penyakit. Hak tu perlu kita ubat. Kita tak buat tu. Apa lagi? Tu jadi bomo dipanggil, dah 100, 200, 300 ribu. Sudah. Terpikat dengan dunia kembali. Maka disesat tu. Apa lagi? Di situ kita tengok orang tasawuf rosak. Di sinilah orang pukul tasawuf tu banyakkan sesat. Apa lagi? Inilah benda ni. Berhati-hati. Sebab di alam malakut inilah manusia akan tersesat jika tidak betul-betul dibimbing dan dia pengharapan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak ada. Tu alam malakut, alam kasyaf. Tu Tuhan buka, Tuhan uji dia dengan tu. Itu penting tu. Kita orang awam tak ada tu. Kita orang awam katanya mudah aja tengok tu. Lah, nak tengok mana tu? Faham lagi? Sebab kita orang awam. Faham lagi? Orang jalan dah. Sampai ke alam malakut. Dia alam muluk, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Orang jadi mutasawuf. Faham? Ini alam ni kita belaka tu. Proses kita nak kembali ke alam asal kita. Faham? Maka dalam perjalanan ni kita ditipu. Yang main. Maka ni lah. Nampak nampak emas. Tu cari tarik emas. Dengar. Orang tarik emas, anak murid panggil bila syekh. Nampak? Tu ayah. Betul tak? Tu jadi sesat tasawuf tu. Jadi tarik emas dah suka kau. Dia nak buat apa tarik emas? Dia kata kita tarik emas bukan benda boleh piti-piti boleh tolong orang susah. Kempun. Mudah hati munok benda tu. Faham lagi? Betul lah ni. Inilah benda dalam tasawuf. Banyak Kau jadi selewing, gitulah bendanya. Dah buat nombor ekor ada kau. Semua tok guru belaka tu. Jadi gitu. Mana Haji? Macam-macam tu macam-macam lah tu. Pengalaman kita duduk masa duduk ngaji tu macam-macam. Sebab tu pengalaman ni penting.
Tu. Bila kita jalan ni kita akan jatuh macam-macam jenis. Tak, kita akan terbabah tu mari mula, babah ni mari mula. Perjalanan mengajar kita. Tu dia. Tak, apa kita boleh beza? Oh, gini ni. Tak. Tu ilmu tasawuf. Sebab syaitan tidak akan reda. Tak. Syaitan kata dah, demi kekuasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ikan ikan ada apa? Adik. Apa lagi? Ni nama dia. Ikan ni pertengahan dah tu nak menuju Allah tu. Salik dia panggil. Nampak? Maka dia bersumpah dah dengan zat Allah. Dia berlindung dengan Allah juga. Setan ni. Nak uji, nak hasut kita. Betul tak? Tapi hamba-hambamu ikhlas, aku tak boleh. Hak dak ikhlas bahang aku belaka. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kita nak sedar ni. Tu. Ni tak apalah ni. Tasawuf pekat ni kita fardu ain. Hak ni untuk kita kenal dulu. Hak bercerita ni orang hak jalan dah ni. Orang hak berzikir, makan sikit, tidur sikit. Hak tu lah tu. Orang hak nuju lah tu. Hak tu mesti ada syekh. Mesti ada murabi yang bimbing. Tak ada, tak ada guru. Nabi kita Jibril alaihissalam bimbing dia. Faham lagi? Betul tak? Masa kita pergi Isra' kan kau? Hak panggil Nabi 3 kali tau. Itu cerita untuk kita tu. Isra' ni perjalanan Nabi menghadap Allah. Jadi orang ngaji ilmu tasawuf, para salik, perjalanan dia nak kembali kepada Allah. Nak menghadap Allah juga. Sama je tu. Maka tengok Nabi tanya. Lepas pada tu Nabi tanya, ya Jibril, suara siapa tadi panggil aku 3 kali tadi? Nampak tak lagi? Jadi siapa yang mentakik Nabi? Jibril lah. Nampak? Suara yang pertama tu suara Yahudi. Tak, kalau musawuk ya Muhammad, maka umat muslim ikut Yahudi lah ke? Tengok. Mana lagi? Maka ni ilmu-ilmu bukan saja kita baca peristiwa Isra' Mi'raj. Kan itu proses penyucian jiwa untuk menghadap Allah tu. Dah kita ngaji ilmu tasawuf ni, takhliyah tu, nak menghadap Allah ni. Tu dia. Ini benda tipu daya alam gaib ni bahaya. Kena ada guru. Tu dia. Suara yang kedua apa dia? Suara Nasara. Nabi dah jawab juga. Nasib baik kalau mu jawab, habis umatmu ikut Nasara. Betul tak? Suara yang ketiga suara dunia. Kalau mu jawab Nabi Muhammad, habis guli batin, habis umatmu dunia. Budak sahut pun gila kau. Faham lagi? Kalau sahut, tak ada kena agama kita. Ni kata itulah benda perjalanan. Ni kita perlu faham. Bila kita ngaji, kita akan faham lah. Kita baca peristiwa Isra' Mi'raj, semua kita bawa proses atas perjalanan kita menuju Allah. Baru kita nampak. Itu dia. Okey. Itu pentingnya ilmu tasawuf. Apa dia? Dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kita menghiasi dengan memandang Tuhan sekalian alam. Orang yang hati betul-betul dengan Allah ni, sebab tu surah Al-Kabah kita fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Quran tak pelawak. Di mana kamu ada, di situ ada wajah Allah. Tapi kalau kita orang awam tak nampak. Nampak lagi? Sebab dia hanya nak memandang Allah. Jadi para sufi ni, arifin ni, dia pandang alam ini, dia nampak Allah di sebalik alam ni. Sebab alam ni fakir. Dia nampak alam ni fakir. Bukan nampak Allah cukup, bukan kita ngaji dah kan. Maksudnya di sebalik alam ada pentadbir. Sebab alam ni fakir. Bila fakir, berfungsinya alam ini ada di sebalik tu. Zat yang mencipta, zat yang mentadbir. Macam kita tengok wayang kulit. Contoh, kita tengok Podogo duk cakap, wah dengan Podogo tu, Hanuman apa serba tu. Betul tak ni? Jadi siapa awak gerak dia? Tu dadang. Jadi kita tengok wayang kulit tu sekadar je. Kita tahu, kita nak pandang. Bijak lah Tok Dadang. Kita nampak Tok Dadang yang bijak. Kita tak nampak wayang kulit tu. Betul tak ni? Begitulah. Sekarang ni kita tengok langit, nampak Allah yang maha hebat. Nak suruh gitu. Tapi kita orang awam tak nampak. Sebab tu kita baca hikam, sesiapa yang melihat alam ini tidak melihat Allah di sebaliknya, maka batil pandangannya. Betul tak? Ingat tak? Jadi kalah hikam ni kita orang awam tak dang, sebab tak budak ngaji. Ngaji ilmu ni dulu. Lepas tu cuci hati insya-Allah. Boleh ngaji. Kita tak akan faham. Macam mana Allah nak terhijab dengan sesuatu, itu kalah hikam belaka tu. Sedangkan Allah yang menzahirkan sesuatu. Betul tak ni? Tak terhijab pun. Tapi dia kita orang awam terhijab sebab hati tu kotor. Benda tu bukan boleh fikir, bukan boleh wak-wak, dah boleh. Hati yang bersih saja memahami. Nampak lagi? Jadi kita jangan fikir ngakal dak dang.
Macam mana ustaz nak pandang hak hikam kata Quran kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Itu kalam Allah tu. Macam mana kita nak sedar Allah sentiasa bersama dengan kita? Jangan ngotok bunuhlah mu. Ke Tuhan duk berekek itu. Sesat tau. Nama lagi bukan gitu. Itu pandangan mata hati. Jadi kena bersih jiwa kita, insya-Allah. Nabi ajar bersih jiwa je ke sahabat. Apa lagi? Tu. Sebab tu sahabat ni dia dapat cepat sebab apa? Wasami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Nama lagi? Tu yang dapat hati cepat bersih. Bila bersih, dapat memandang Allah. Tu dia. Sebab tu sahabat tak ada baloh nak baloh dia reti Tuhan. Faham lagi? Kita nak reti Tuhan dengan akal. Kau nak baloh macam peseng. Akal tak boleh pergi. Hati tu, roh tu. Tu. Akal setakat ilmu usuluddin. Apakah situ akidah tu? Kita macam kita ngaji sifat 20. Itu akal lah tu. Ada Allah langit bumi sebagai buktinya. Cukup lah. Pekat kita. Soal tu akidah usuluddin. Orang awam. Ngaji tasawuf pula cuci hati. Baru kita melihat Allah dengan mata hati. Bukan dengan akal lagi. Tu serta zauki. Boleh rasa kemurahan Allah. Kasih sayang Allah. Sedap tu. Tu nikmat tu. Okey. Jadi kita menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Allahumma salli ala Muhammad. Maka tidak ada yang kita pandang, hanya Allah semata-mata. Hak itulah kita nak. Hak inilah yang diidang-idangkan oleh para sufi, para tasawuf. Makanya sebab kita melihat Allah di syurga lagi. Nikmat yang paling besar tak ada dah melihat Allah. Nampak di syurga kat gini. Allahumma salli ala Muhammad. Dak kemuncak nikmat. Tak ada dah melihat Allah di syurga kat gini. Inilah kita nak. Maka kita dah latih dah di atas dunia ni hanya memandang Allah. Apa? Insya-Allah bila kita dalam hati kita sibuk nak tengok Allah, nak kenal Allah, nak lihat wajah Allah yang mulia, maka Allah Taala akan beri di akhirat nanti. Hak ni tak ada. Semua menengung belaka esok. Para wali nengung, para nabi nengung belaka esok. Sebab apa? Menanti untuk melihat wajah Allah. Tak bererti hidup kita. Masuk surga pun tak bererti lagi. Bukan berhenti ni, bererti. Tu maksud. Kan kata bererti, orang kata bererti. Bukan bererti, jangan salah dengar. Tidak bererti masuk syurga jika tidak dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Tak bererti masuk syurga. Ni kata nikmatnya tu melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, maka ni berebut pada arifin ni. Waktu duduk berebut. Okey. Dah. Habis itu. Buat lagi. Dan ada pun hantarannya. Hantaran dia. Hantaran dia maka iaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan ilmu tasawuf ni barulah kita mengenal kelakuan hati kita. Lagu mana perbentukan hati kita. Aku besarnya Allah, kecilnya aku. Pengampunnya Allah. Nampak lagi? Dosa aku banyak ana pun ya Allah. Tuhan ampun belaka. Tuhan standby dah nak ampun. Dah acur apa hati. Dah nangis apa para wali Allah. Kita tengok deraka kepada Allah, tapi Allah tunggu. Nak ampun kita, nak suruh kita istighfar je. Allahumma salli ala Muhammad. Dah acur apa hati para wali Allah bila dia dibuka hak tu. Nak cari duana sebaik Allah. Kita tengok deraka ke dia, tak dengar kata dia tunggu. Nak dengar kita kata, ya Allah ampunilah aku ampun lalu. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kau tengok buat sakit hati bini kata Natanya aku tak ceras lelaki. Nampak? Berapa kali dah. Betul tak ni? Kalau bini kita lawan kita pula kita kata dia ni aku batal adik rumah baru tahu. Kita. Betul tak ni? Allah dah. Ni hebat Allah ni. Sebab tak orang kenal Allah makhluk tak pandang dah. Pandang Allah. Nampak lagi? Kita tengok deraka, dak semayang, curi apa pun, Tuhan duk tunggu. Kembalilah kepadaku, taubatlah. Dia tunggu apa? Kita taubat berau lalu, kasihi lalu. Taubat kasih lalu. Allah nak cari duan ni. Tak ada. Inilah kata, sinilah para sufi dia kalah dengan Allah. Mereka tunduk di depan Allah. Tak ada dah sehebat Allah. Kalau pengampun, pemaaf dia, tak ada orang boleh lawang. Kalau pemurah, tak ada boleh lawang. Tak ada. Sebab tu ulama Maha Pengampun. Maha ni kena kepada Allah.
Mana lagi? Pemurah, maha pemurah. Tak boleh duduk pada makhluk maha tu. Sebab dia lebih belaka. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, buat contoh. Bila kita tengok orang baik dengan kita, dah, kita susah dia tolong majikan kerja lah contoh. Dah, senang kita buat faham majikan ataupun pemimpin. Dah, YB ke? Dah, kita susah dia mari. Dia tanya sama. Orang ni tak cukup bulan ni, apa tak cukup beras YB? Atau. Apa lagi? Atak bocor. Atau. Apa lagi? Anak demang mari tengok. Jadi bila dia baik gitu, kita buat baik tak kerja? Nah, YB kata, so, boleh tak mari rumah sekarang pukul 3? Pukul 12 kita pergi dah. Betul tak? Sebab dia baik. Kita kenal dia baik. Begitu orang sufi, dia tengok kebaikan Allah, kemurahan Allah. Sebab tu kalau semayang satu suku, nampak? Pukul 12 ya dia dah saja Jumaat. Mana lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Awalnya lagi. Sebab baik. Allah ni baik lah jauh. Nah, kalau hebat lagi Nabi kata petang tu. Petang kami tu standby dah. Allahumma salli ala Muhammad. Lagu mana jiwa dia? Sebab Allah baiklah jauh. Tu, baik tu. Jadi kita hati kita tak dapat tu. Sebab tu kita lereh. Orang suruh semayang 1.21, dia semayang pukul 4.21. Faham lagi? Sedang molek salam pertama, asal. Basa sungguh. Faham lagi ni? Kita contoh, kita buat semayang ni untuk para perindu-perindu Allah. Betul? Sebab semayang ni liqa Allah, pertemuan hamba dengan Allah. Maka hamba yang kenal Allah, dia akan rindu pada Allah. Dia tunggu waktu ke waktu tunggu dia? Tiap. Tunggu waktu. Ni. Sebab untuk melepaskan rindu. Tu. Kita tunggu waktu. Waktu tunggu kita. Waktu kata derah kayak bodoh nak habis ni. Apa? Kita pun Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Tu selaka dah orang ni. Faham lagi? Dia tidak memelihara semayang dia. Dak ni maksud kata fawailul lil musallin. Maksud orang yang lalai dalam semayang, maksud tak jaga semayang. Waktu dia tak jaga. Apa mu semayang waktu penalti? Faham lagi? Betul lah mengaji kitab fiqh, ada wajib, ada sunat, ada haram. Itu kaedah fiqh ulama nak ajar kita. Faham? Tapi kalau orang yang hati bersih, dah. Faham lagi? Sebab Allah ni baiklah jauh. Ni kita tentang ngaji kitab fiqh, dah. Betul lah tu ada musakah. Dah apa lagi kita takbir Allahu akbar. Brau gum bunyi asal. Dah apa? Dah. Itu rakaat tu. Lepas tu kalau hati kita ada niat nak semayang, dah apa? Betul lah tu hukum. Tapi orang awam tu duduk tu. Orang hati dengan Allah itu tunggu sama. Lambat zuhur. Sebab masa ni je. Contoh kalau bini awet kita masa kita masih citung dulu, dia kata bang 28 bulan ni kita pergi sekayu nak. Tak ada ke tidur dah. Tak ada ke tidur. Lambat 28. Betul tak ni? Ya ke tak? Ke tak adik kasih? Haji Wahab tak adik kasih? Jauh. Ragu. Jadi kalau adik kasih tak boleh rasa lah. Man la yasuk walam yadri. Orang tak rasa tak tahu. Betul tak ni? 28 tu kita rasa lambat. Dan nak pergi sekayu ni kena isi minyak utuh. Nak belanja awet makan kedai bawah. Tahan lagi. Lepas tu nak naik kacang menggelembu atas tu. Pitih belaka tu. Macam pengalaman dia ustaz. Betul tak? Ada aku dah ajing awak kasih. Kamu tengok orang je. Tak benar apa? Tak benar. Kena awet dah ajing. Daripada dulu pas hari ni. Hari ni nikah dah. Tak cia. Tak ajing kena awet duduk belakang. Tak ajing. Dia kata. Dah tak boleh cakap tengok orang lah. Dia tengok orang. Betul tak? Bawa kacang, bawa aiteng. Mingat free je. Siapa nak wih kamu? Beli lah. Dah beli dia kena kerja. Jadi dia kerja tu, dulu dia kerja tak sungguh mana. Tapi bila awet kata 28 nak pergi, dia cari piti tak lelah. Tak berasa penat sikit. Duk sekut seminggu. Sebab awet aku nak jumpa. Nampak? Tak penat. Inilah orang beriman, kenal Allah. Tak ada penat bagi dia semayang ke, puasa ke, zakat ke, haji, sedekah ke, maaf ke salah orang ke, buat baik ke orang ke, tak ada penat. Tak rasa penat sikit. Tak, sebab dia buat kerana kekasih dia nak jumpa. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni mati boleh temu Allah. Betul tak? Mati masuk syurga temu Allah. Betul atau tidak? Sekarang ni kita menanti pertemuan kita dengan Allah. Maka tak dunia ni kita buatlah untuk bertemu dengan dia lah ni. Macam kata dia noreh nak cari pitih nak jumpa awet tu lah. Jadi hari ni kita semayang tak penat, puasa tak penat. Tak penat sebab hati nak temu kekasih. Allahumma salli ala Muhammad.
Oh payah nak cerita tu. Sebab tu kata Tok Guni Aziz, ilmu kenal Allah ni man la yazuk wa lam yadri. Yang ada rasa tak tahu kata. Tok Guni Aziz buat contoh tahun 90-an. Tahun 90-an. Dia kata kita buat contoh budak-budak dak balik dengan kita. Budak-budak dak balik ni maksudnya orang yang dak kenal Allah. Nampak lagi? Bila kita cakap awet, oh putihnya Siti Nurhaliza, dia dak reti, taja dia dengar. Betul tak? Tok Imam dengar. Neleh dia Tok Imam. Sebab Tok Imam kenal orang puang ni kerana. Betul tak ni? Begitu juga kita bila cakap bab rindu ke Tuhan, khusyuk dalam solat, kita ada reti kita. Sebab kita orang awam tak rasa tu kata. Faham lagi? Tapi si cakap depan orang sufi, orang yang reti Tuhan, kita cakap bab murah Tuhan, nangis dah. Junaid Baghdadi dia sarah 80 mati terus. Boleh? Ni kita tengok majlis-majlis puak sufi ni, Tok Guru sarah tu dah nangis tu. Selama bedang pengalaman apa tu. Nangis ramai orang. Lalah Tok Guru pun nangis juga. Tok Guru hamba tuala good morning boleh perah. Tiap-tiap kali ambil nada dengan dia. Nampak? Boleh perah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa yang nangis? Sebab dia takut kepada Allah, rindu kepada Allah. Murahnya Allah, pengampungnya Allah, kasihnya Allah, adilnya Allah. Dia reti sifat-sifat Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kita hari ni. Maka cucilah hati kita, insya-Allah. Kita akan rasa benda tu. Sebab benda tu bukan dengan akal. Akal tak ada mikir. Kita rembah kaki atas latar, mudah mari. Nampak lagi. Rembah kaki je nak suruh rasa besar Tuhan. Dak mari. Dak sedaya rembah-rembah lah. Kerja kita tinggal Tuhan larang, buat hak Tuhan suruh. Kita orang awang ni. Qad aflaha man tazakka tadi. Dah mu kenal ada Allah sebagai Tuhan, mu sebagai hamba, ngaji dah ilmu usuluddin sifat 20. Apa lagi? Kenal ada Allah, boleh beza dah antara muhaddath dengan qading. Lepas tu ngaji pula hukum akal, oh ni haram, hak ni wajib, kenal. Nampak tak? Tinggal hak haram. Itu syariat. Lepas tu nak tasawuf, sebut Tuhan wa zakara asma rabbih. Sebut sama Allah sentiasa. Biar basuh lidah kita dengan menyebut Allah. Amal lah insya-Allah. Siapa amal yang akan rasa. Faham lagi? Dia amal tak rasa. Dia memang gitu. Ilmu, amal. Bila amal, baru datang wari nur. Dia panggil, baru rasa. Rasa tu menghasilkan makrifat. Makrifat menghasilkan cinta dan rindu dendam ia kepada Allah. Ini sistem ulama. Tu kata. Dinding hijab tadi lah. Jadi kita ngaji penawar bagi hati, nak buat hijab tu lah ni. Kayak lagi kalau kita ngaji bab mata lagi. Tak boleh tengok dah awet orang panggil tuan muda. Kalau nak tengok dah suruh ngaji. Faham lagi? Tak boleh tengok dah awet. Orang puan suka bila kita ngaji tak berlama hati. Sebab kita tak tengok orang puan lain. Kita tak beraya orang puan. Suka tak? Kalau tok lelaki kita tak tengok orang lain. Suka tak ni? Suka. Faham lagi? Dan jalan dengan tok lelaki ke dia mau tok lelaki orang puan. Tak, bukan bini kita, bukan puan celing. Tak. Bangun peradung. Faham lagi? Bukan bangun tuan muda. Tak. Ya ke ni tak? Dia takut tok lelaki healing kawet. Mata dia teruk. Betul tak? Perempuan kan? Duk kayu kita tengok tak lain. Berat menandang. Bukan salah dia. Salah tengok perempuan. Tak salah. Sudah. Ilmu mana ni? Tengok perempuan bukan tempat yang dilarang. Tak apa. Kalau dia tengok padang itu. Dia kata boleh tengok boleh. Tempat yang dilarang kita ngaji bab mata kita jumpa lagi tempat yang dilarang tengok dah dia tengok lah dia gitu maka kena amal tak lagi. Siapa yang amal insya-Allah akan rasa mata yang derhaka tidak layak melihat wajah Rasulullah, tidak layak merasai kebesaran Allah, tak layak belaka. Ada layak. Maka nak tengok wajah Rasulullah, rindu pada Rasulullah, jagalah mata lagi. Okey. Habis mana ni? Memandang Tuhan sekalian alam tau. Habis dah itu. Dan ada pun hantarannya maka itu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Tahu. Tu. Tu. Kelakuan yang datang kepadanya. Tak? Pada hati tu. Rasalah kerana. Kita kan baru kita tahu khenah dia. Allahumma salli ala Muhammad nikmatnya. Tahu? Ada mari gitu, ada mari gini. Macam-macam biasalah mengikut tajaliah sifat Allah lah. Sebab tu siapa yang menghafal asma Allah satu je Nabi khabar syurga dah ya. Syurga dah. Se je asma Allah. Se je syurga. Muhammad salli ala Muhammad.
Apa lagu mana? Maksud dia menerima terjadi hati dia, kelakuan hati dia tu. Kalau dia boleh sifat Allah sabar, sehingga orang kata kerana dia, aku dah rajin jumpa dia orang sabar macam maksudnya dah sifat Allah tu menjiwai dia. Jadi sabar. Kalau murah pula. Lah aku dah jumpa lagi macam orang ni pemurah. Tu dia dapat terjadi sifat Ar-Rahman. Allah dia ni pemaafnya, orang warana pun kerja la ilaha illallah. Maka dia boleh sifat pengampun. Tu. Boleh je syurga. Sebab apa boleh syurga? Tak sifat Allah qadim. Sifat Allah qadim ke baru? Qadim kita ngaji. Bila qadim dia tidak akan binasa. Maka kalau hati kita telah menerima sifat Allah di hati kita terjadi dia kekal sampai bila-bila. Bangkit di akhirat kita masih ingat murah Allah. Tu yang berlaku pada seorang wali Allah. Dia boleh Al-Ghaffar. Boleh pengampun je. Dia boleh sifat pengampun di hati dia masih hidup. Nampak lagi? Bila dapat dia akan kekal. Walaupun Israel mari gocang setara mana nak cabut nyawa tu gocang pun, hak dia tetap di hati dia tak cabut. Pengampunnya Allah. Ni hebatnya. Hak ni kita nak sangat ni. Pun tak apa dah boleh. Masih hidup ni sebab dia kekal. Maka bila bangkit dia pada masa dosa dia banyak. Tuhan perintah masuk neraka. Mana lagi dosa dia ada lagi masuk neraka. Malaikat bawa dia ke neraka ni. Nak apa? Dalam perjalanan sampai suku dia paling belakang. Dia paling belakang. Lepas tu malaikat bawa lagi sampai pertengahan jalan paling lagi. Sampai 3 suku paling lagi. Lalu Ta'ala panggil malaikat dia, wahai malaikat aku mari sini. Cuma tanya hamba aku ni, dah apa dah sampai suku paling setengah paling 3 suku paling ni? Lepas tu malaikat pun tanya, si pulang, buat apa kau jalan suku separuh 3 suku paling? Sebab ketika aku di dunia dulu sampai sekarang Allah Maha Pengampun, maka aku tunggu dia mengampuni aku. Maka malaikat kabur ke Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sesungguhnya aku telah mengampuni dosa dia, masuk surga setara baruh. Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak masuk surga tak lepas kita mengharap sana ni. Nampak? Pengampunnya Allah, kasih sayang Allah, syafaat Nabi tu kita nak. Kita tak sunyi daripada dosa kita orang awam ni. Nampak tak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Maka ni hak inilah kita nak. Dapat salah satu pun tak apa dah. Maka dia kekal seumur di hati kita. Hak ni lah dia. Hak ni dia ajar oleh ulama. Biarlah kita zikir-zikir bila hati kita bersih, dapat menerima tajalliah sifat Allah. Boleh hak mana-mana pun tak apa dah. Tu dia. Okey, habis itu. Berasa kena balik rasa. Dah 10.39 apa mari awal hari ni. Dah sungguh. Mu dah ni marah aku mari awal. Mesti awal ni boleh balik awal. Lebih dah ni. Masa kecemasan. Tu dia. Mana nak tengok berhenti. Tengok. Kita tengok dan apa hukumnya. Nak tahu tu. Dan ada pun hukumnya. Hukum belajar kitab pelawar bagi ilmu tasawuf ni. Okey, kitab mana pun janji ilmu tasawuf. Dan ada pun hukumnya, maka fardu ain. Allahumma salli ala Muhammad. Fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi siapa umur. Jadi ulama kata orang mukallaf ni yakni orang Islam, orang berakal, orang balik, siapa umur. Kena lah. Tidak dosa dia, tidak berdosa lah dia. Itu tak kira lah. Balik lagi tanyalah tepi-tepi jalan buat lalu minum air kedai, tanya saing-saing kita lama-lama. Mak, belajar dak ilmu tasawuf mak? Tasawuf ilmu menatang apa? Dia ilmu menatang apa? Menatang apa mu kata? Bau itu mesti. Faham lagi. Jangan dosa dia siang malang tu. Dosa dia siang dah malang tu. Jangan main-main. Sebab ni fardu ain. Ijma' ulama. Sepakat ulama dunia. Tu kata janganlah. Fardu ain. Ya saya. Perabi hak nombor 6. Mana? Benda nombor 6. Perabi hak tu je kau sebelah 20 lagi. Berat tu Haji Wahab. Haji Wahab suruh sambung sikit lagi. Sebelah 20 Orang puan nak beli sayur nak masuk tu lelaki. Mari. Tak apa dah ni alhamdulillah. Kita boleh duduk sekejap setengah jam pun besar dah pahala. Panjang dah ni. InsyaAllah Haji panjang umur cuba mula.
Hak penting kita tubik kita amal lalu. Tubik lagi amal lalu. Ustaz kata ni sebut Allah sama. Subhanallah, 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 subhanallah. Bini kata, bang, nak sembang dia ni. Ha dunia akhirat, ha dunia aku nak zikir. Betul tak? Oh, amal lalu amal lalu. Insya-Allah. Okey. Dah mula jadi dia kata berakal lagi siapa umur biar titik dah tu. Jadi bila kita tahu dah fardu ain, belajarlah ad-din nasihat, agama nasihat tu biar kita kabul lalu orang. Mak kau belajar ilmu tasawuf fardu ain. Fardu ain ni maksudnya nak individu manusia kena, bukan fardu kifayah. Tu fardu kifayah dak apa bila orang tahu kita lepas. Salah cakap gitu. Bila orang tahu kita lepas, salah. Nampak kita ni cakap kan? Bila aku tahu orang lain lepas, baru comel. Hak tulis je punya kata, tapi lain makna dia. Nampak lagi? Bila kita kata orang tahu kita lepas, kita tak akan ngaji fardu kifayah. Betul tak? Bila kita kata bila aku tahu orang lain lepas. Jadi kita ngaji biar orang lain lepas. Ini sifat orang Islam. Dia sanggup korban dia untuk orang lain. Ini sifat yang Nabi ajar. Bunyi supaya je. Hebat orang Islam ni. Sungguh. Kita reti. Fardu ain hukum ni insya-Allah lah. Panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada rezeki. Kita jumpa pula. Minggu depan. Insya-Allah. Doa lah biar panjang umur gitu insyaallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر. اللهم آخر كلامنا من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.